Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak tengok rangkuman berita minggu ini. Macam biasa kita ada chapters. Ni ada chapters kat sini. Awak boleh klik kat bawah untuk pergi ke chapter yang anda nak ikuti. Kita mulakan dengan berita tempatan. Pro 2 telah berbelanja 1.2 bilion bangunkan SUV compact D55L. Ini termasuk kos pembangunan model sebanyak 650 juta, manakala selebihnya adalah untuk pembinaan kelengkapan penghilangan terkini untuk model tersebut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Zainal Abidin Ahmad, angka tersebut termasuk usaha membangunkan yang dilakukan oleh 50 jurutera Pro 2 yang bertugas sepenuh masa di Jepun sepanjang tempoh pembangunan model. Model ini adalah hasil usaha sama antara Daihatsu, Pro 2 dan Toyota dan bukan sekadar perubahan lencana. Menurut Pro 2, ini adalah model paling canggih yang mereka pernah hasilkan dengan menawarkan ciri moden seperti penggunaan high tensile steel, 6 beg udara, advanced safety assist, adaptive cruise control, auto high beam, adaptive high beam dan enjin turbo 1 liter yang dijangka menawarkan lebih penjimatan bahan api. Walaupun ia berciri canggih, Pro 2 tetap komited kepada pembekal tempatan dan produk ini menggunakan 95% kandungan tempatan pada hari pertama. Satu rekod untuk Pro 2 yang sudah sekian lama melancarkan produk dengan kandungan tempatan minimal 90% pada permulaan. Tempahan sudah dibuka dan tarikh pelancaran rasmi untuk crossover mampu milik premium ini ialah pada 3 hari bulan Mac. Pro 2 menawarkan D55L dalam 3 varian iaitu X, H dan AV dengan harga dijangka bermula dari RM62,000 sehingga RM73,000. Ciri keselamatan penting seperti 6 beg udara dan ASAA adalah piawai untuk semua varian. Tinjauan kami mendapati terdapat tanda-tanda penghilang kereta di Malaysia juga mengalami kekangan bekalan komponen microchip yang melanda industri otomotif dunia. Walau bagaimanapun, kami tidak berjaya mendapat sebarang komen rasmi dari penghilang di Malaysia. Kekangan bekalan chip mikro ini bermula sekitar suku kedua tahun 2020 apabila keadaan pandemik memaksa banyak negara untuk menguatkuasa kawalan pergerakan dan penutupan pelbagai sektor ekonomi. Ini menimbulkan kerisauan kepada industri otomotif dan banyak syarikat membatalkan pesanan chip mikro dari pembekal yang kebanyakannya berpengkalan di Taiwan dan Korea Selatan. Namun keadaan pandemik sebenarnya telah mengakibatkan permintaan chip mikro meningkat mendadak apabila ramai antara kita terpaksa bekerja dari rumah dan memerlukan pelbagai peranti dan peralatan elektronik untuk melakukan kerja, menghadiri kelas dan berhubung antara keluarga. Pihak penghilang chip mikro langsung mengubah kilang mereka untuk memenuhi permintaan tersebut dan kini mereka tidak tangkas untuk mengubah kilang mereka untuk kembali meningkatkan kapasiti untuk industri otomotif. Tambahan pula, industri otomotif kebanyakannya membeli chip mikro murah dan kos rendah, sementara syarikat elektronik pengguna pula memerlukan chip mikro canggih yang lebih menguntungkan mereka. Kekangan ini dijangka berterusan sehingga tahun 2022. Peminat BMW kini boleh memilih antara 5 model baru termasuk SUV mewah X7, kupe prestasi tinggi 4 series, motosikal sukan S1000RR, motosikal cruiser R18 dan Mini Countryman. Kali ini SUV X7 ditawarkan dalam varian X-Drive 40i versi pemasangan tempatan dengan ciri laser light, rim alloy 21 inci, reka bentuk wide spoke 735 bi-color dengan tayar run flat. Jentera ini menjana 340 kuasa kuda dan tok puncak 450 Nm yang mampu memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 6.1 saat. Ciri teknikal lain termasuk Dynamic Damper Control, BMW Live Cockpit Professional serta head-up display untuk pemandu. Ia juga datang dengan pelbagai sistem bantuan pemandu termasuk Dynamic Cruise Control. Ciri mewah bumbung panorama dan sistem hiburan penumpang belakang melengkapkan spesifikasi SUV ini. Harga bermula dari RM708,000. Pelan ansuran belon membolehkan anda memiliki kenderaan ini dengan pendahuluan 20% dan bulanan dari RM7,848. Sementara itu, peminat kupe boleh memilih 430i M Sport yang menawarkan enjin 4 silinder turbo berkembar berceri Valvetronic dan double Vanos yang menghasilkan 258 kuasa kuda dan tok puncak 400 Nm untuk pecutan abad dalam tempoh 5.8 saat. Kelajuan puncak ialah 250 km sejam. Ciri canggih seperti ARB membolehkan pemandu menikmati kejituan kawalan lebih tinggi dalam selekoh dengan bantuan elektronik tanpa kekangan kuasa. Carta spesifikasi kereta ini penuh dengan pendekan 3 huruf yang menjanjikan pelbagai jenis bantuan elektronik. Kalau nak tahu, pergilah ke laman sesawang BMW. Terlalu banyak untuk disenaraikan di sini.
Jika berminat, anda boleh menempahnya dengan bayaran RM1,000 di bilik pameran Maya BMW. Pautan ada dalam kotak description. Pendahuluan 20% dan pembiayaan belon untuk jentera ini membolehkan anda memilikinya dengan bayaran bulanan RM5,048. Harga jualan ialah RM454,800. Pendahaga Mini pula boleh memilih antara Countryman dalam varian Cooper S dan Cooper SE pemasangan tempatan. Kedua-dua jentera ini menampilkan Mini All-4 Exterior Optics yang melibatkan lampu belakang berbentuk Union Jack, bumper depan dan belakang yang berbeza serta elemen hiasan unik kepada varian ini. Enjin 2 liter membekalkan Cooper S 192 kuasa kuda dan 280 Nm torque. Ia berganding dengan kotak gear dual clutch sport 7 kelajuan untuk memacu kereta ini ke 100 km sejam dalam tempoh 7.5 saat. Sementara itu, versi hybrid Cooper SE gabungan 1.5 twin power turbo dan motor elektrik menjana 244 kuasa kuda dan 385 Nm torque. Jentera ini boleh mencecah 100 km sejam dalam tempoh 6.8 saat. Sistem hybrid ini datang dengan bateri lithium ion 10 kWh dan boleh memacu kenderaan sejauh 48 km dalam mod elektrik sepenuhnya Max E Drive yang juga boleh mencecah 120 km sejam. Bateri memerlukan kira-kira 5 jam untuk dicaj sepenuhnya pada kadar 2.3 kW sejam menggunakan plug di rumah. Bayaran bulanan RM2,708 sebulan untuk Cooper S dan RM2,828 sebulan untuk Cooper SE dengan pendahuluan 20% dan tempoh bayaran 5 tahun. Cooper S berharga RM244,000 manakala Cooper SE berharga RM254,000. BMW Motorrad pula telah mengemas kini dua jentera popular untuk tahun 2021 dan kini Cruiser R18 ditawarkan dengan lampu LED, kawalan luncur elektronik sebagai piawai, perisai angin, tempat duduk dan penumpang dan beg pelana. Enjin Boxer 2 silinder 1.8 liter adalah terbesar yang pernah dibangunkan oleh BMW dan menjana 91 kuasa kuda dan 158 Nm torque untuk kelajuan maksima 180 km sejam. Clutch anti-hopping dan gear gigi berlingkar ataupun helical cut gear menjanjikan tunggangan yang lebih lancar. S1000RR pula ditambah fungsi Ride Mode Pro dan Dynamic Damping Control sebagai ciri piawai untuk penunggangan litar yang lebih mengujakan. Jentera ini dipacu enjin 999cc dengan kuasa 207 kuasa kuda dan torque 113 Newton bagi kelajuan maksima 299 km sejam. Bayaran bulanan R18 klasik ialah RM1,878, manakala S1000RR pula ialah RM1,480. Harga R18 bermula RM154,500, manakala S1000RR bermula RM121,500. Volvo lancar XC40 PHEV ataupun plug-in hybrid. Peminat hybrid kini boleh memilih Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid. Enjin turbo 3 silinder 1.5 liter dengan sistem pacuan elektrik e-drive menghasilkan kuasa gabungan 262 kuasa kuda dan 425 Nm torque. Ia mampu mencecah 100 km sejam dalam tempoh 7.3 saat dan kelajuan maksima yang dihadkan ke 180 km sejam. Kenderaan ini dipasang di Shah Alam dan merupakan model hybrid ketiga Volvo yang dipasang tempatan. Sistem bantuan pemandu termasuk Pilot Assist, City Safety dan Run Off-Road Protection adalah piawai. Varian hybrid dijual dengan harga RM255,888, tetapi dalam tempoh pengecualian cukai harganya RM241,997. Ni tak ada kena dengan kereta, tapi Starlink ataupun khidmat perkhidmatan internet satelit yang dipelopori oleh SpaceX sudah mula membuka tempahan untuk penduduk Malaysia. Saya menerima email seperti juga semua lain yang menyatakan minat untuk menjadi pelanggan minggu lepas. Untuk menempah kita perlu membayar $99 dan kemudian membayar kos peralatan. Di Amerika Syarikat kos peralatan sekitar $500 dengan bayaran bulanan sekitar $100. Kami tak pasti bila perkhidmatan akan ditawarkan di Malaysia. Pembekal internet perlu mendapatkan lesen operasi di Malaysia dan kami juga tidak pasti sama ada SpaceX sudah pun mendapat lesen tersebut. Toyota Gazoo Racing mulakan musim baru dengan SOP pandemik. Pusingan pertama musim baru Toyota Gazoo Racing Vios Challenge akan bermula pada 27 hingga 28 Mac ini dengan menggunakan SOP terkini bagi memastikan rantaian pandemik tidak berterusan. Acara ini sayangnya tak boleh pergi tengok live, akan ditayangkan secara langsung melalui saluran media sosial dan juga YouTube. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari dan 4 kategori pemandu akan bertarung dengan kategori rookie bermula buat kali pertama tahun ini.
pelumba muda yang berumur antara 14 hingga 20 tahun, iaitu Mika Hakimi 17 tahun, Nagib Azlan 20, Amir Haris 17 tahun, Juan Hee 18 tahun, Putra Adam 14 dan Troy Aiman akan turut serta dalam kelas terbaru. Kategori promosional yang melibatkan artis tempatan juga akan terus mengambil bahagian dalam acara ini. Muka-muka biasa seperti Syukri Yahya, Jana Nik, Nabil Ahmad, Wani Hasrita, Nabila Razali dan Kai Bahar terus berlumba. Mereka disertai dengan 3 muka baru, iaitu Zizan Razak, Talita Tan dan Ahirin Ahiruddin. Avis buka cawangan di Sandakan. Syarikat kereta sewa Avis Malaysia mengumumkan cawangan baru di Sandakan yang terletak di lapangan terbang antarabangsa Sandakan. Ini merupakan cawangan kedua syarikat tersebut di Sabah selepas Kota Kinabalu. Avis yakin cawangan baru dapat memberikan perkhidmatan kepada keperluan perniagaan dan percutian di Sabah yang dijangka akan meningkat apabila kawalan pergerakan berakhir nanti. Avis menawarkan sewaan harian ataupun sewaan jangka panjang. Honda capai jualan 1 juta unit kenderaan di Malaysia. Bagi meraihkan jualan 1 juta unit di kenderaan di Malaysia, Honda akan memberikan hadiah 7 unit kenderaan edisi khas melalui satu peraduan mudah. Honda mengekalkan kedudukan teratas dalam kategori bukan kebangsaan 6 tahun berturut-turut dengan menjual 60,460 unit kenderaan pada tahun 2020. Honda mencapai jualan 900,000 unit pada tahun 2019 dan mula mengejar angka jualan 1 juta unit. 7 model yang ditawarkan sebagai hadiah direka bentuk khas dengan kemasan tersendiri, termasuk luaran 2 rona, papan pemuka dengan perincian merah, juga di cermin sisi, roda alloy hitam dan lencana khas 1 Million Dreams di kedua-dua fender depan. Logo khas ditekan pada penahan kepala serta steering kulit dengan jahitan merah. Ia juga datang dengan sarung kunci kulit berwarna merah. Selain kereta, Honda juga menawarkan 5 juta Shopee Coin sebagai hadiah. Selain memandu uji, membeli atau menghantar kereta untuk selenggara, orang ramai boleh juga mengambil bahagian dengan bermain 1 Million Dreams game di laman sesawang Honda Malaysia. Tiada had untuk bilangan borang yang boleh dihantarkan oleh setiap peserta. Pembeli peralatan Beyond Standards Kuku dan pelanggan Shopee dan Watson juga boleh mengambil bahagian. Syarat-syarat terdapat pada laman sesawang Honda Malaysia. Honda akan mengumumkan pemenang kereta pada bulan Mac tahun ini, tahun 2021. Kekangan pergerakan dalam tempoh pandemik memberi kesan negatif kepada ramai rakyat Malaysia dan keadaan banjir baru-baru ini memburukkan lagi keadaan. Honda Malaysia menghantar komputer riba ke 4 sekolah di Melaka di mana peralatan tersebut diedarkan kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah bagi membantu mereka menghadiri kelas maya. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Honda Malaysia, Toichi Ishayama, berkata Honda ingin menjadi syarikat yang dikehendaki oleh masyarakat setempat. Selain komputer riba, Honda juga menghantar 500 kotak topeng muka untuk 10 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah di Melaka. Setiap sekolah menerima 1,000 topeng. Honda juga menghantar 1,000 topeng untuk petugas barisan hadapan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah dan set peralatan keselamatan banjir untuk 500 keluarga yang menjadi mangsa di Pekan Pahang. Walaupun menghadapi kekangan pandemik, kumpulan DRB Highcom berjaya mencatat keuntungan sebelum cukai RM540.1 juta melalui perolehan separuh kedua dan pelupusan aset kumpulan. Pencapaian ini dipacu oleh sektor otomotif dan hartanah. Pengecualian cukai jualan telah memberi kesan positif kepada DRB Highcom dengan nilai perolehan sebanyak 2.6 bilion dalam suku keempat 2020, peningkatan 3.6% dari tahun sebelumnya. Sektor hartanah menjana perolehan 1.3 bilion ringgit yang didorong penjualan aset kumpulan. Tahun 2021 bagaimanapun dijangka mencabar untuk kumpulan. MBM Resources Berhad yang merupakan pemilik saham besar dalam Pro2 serta pengedar pelbagai jenama kenderaan mencatatkan peningkatan perolehan sebanyak 70.6 juta kepada 563.4 juta ringgit. Ia menggandakan untung sebelum cukai kumpulan kepada 49.2 juta ringgit. Menurut Presiden Syarikat Muhammad Fattah T. Abdullah, pengecualian cukai jualan membantu mereka meningkatkan perolehan dan keuntungan. Kita ke berita antarabangsa pula. Hyundai terus meningkatkan penyertaan mereka dalam dunia otomotif elektrik dengan pengenalan model Ioniq 5, sebuah crossover bandar yang menawarkan ruang kabin lapang serta prestasi pacuan bateri yang mendahului kelasnya dengan kecekapan 6.5 km setiap kilowatt. Reka bentuk dan penjanaan ruang kereta ini dipuji oleh media yang sudah melihatnya secara dekat dan dijangka akan menjadi satu produk pelopor dalam dunia otomotif elektrik yang bergerak semakin pantas. Sistem kuasa 800 volt membolehkan ia mengecas bateri ke 80% dalam tempoh 18 minit dan menambah julat perjalanan sejauh 100 km dalam tempoh 5 minit sahaja. Hyundai antara syarikat otomotif tradisi yang sudah banyak menghasilkan kenderaan elektrik dan antara pendahului dalam segmen ini.
Jenama Sweden Volvo dan Geely dari China mengumumkan penggabungan operasi penghasilan enjin dan sistem pacuan kepada satu syarikat baru yang akan membekalkan enjin dan sistem pacuan kepada kedua-dua syarikat dan juga syarikat luar. Keputusan ini dilihat sebagai satu usaha untuk menghasilkan kecekapan dalam penghasilan sistem pacuan dalam menghadapi cabaran perubahan ke era elektrik. Pengkritik berkata ini langkah Geely untuk menguasai teknologi pacuan yang dibangunkan di Eropah. Hakikatnya, era enjin pembakaran mungkin menghadapi zaman malak dan syarikat kereta perlu mengambil langkah awal bagi menguruskan risiko aset terkandas apabila perubahan teknologi memecut dalam tempoh 2 atau 3 tahun lagi. Industri otomotif sedang menghadapi cabaran getir aset terkandas, terutamanya sumber kejuruteraan enjin pembakaran serta kilang penghasilan enjin pembakaran yang bakal tidak relevan lagi, tak lama lagi. Daimler telah mengambil keputusan untuk mengikut langkah Volvo untuk memisahkan perniagaan kenderaan komersial dari perniagaan kenderaan mewah. Menurut Stuttgart, langkah ini perlu bagi membolehkan kedua-dua belah perniagaan tersebut menumpukan perhatian dengan lebih berkesan kepada cabaran industri masing-masing. Sekali lagi, perubahan ke era elektrik dikatakan telah memacu keputusan ini kerana teknologi dan model perniagaan untuk kenderaan komersial dan persendirian dijangka memerlukan rombakan besar dan ia mungkin tidak selari. Jika kita ikuti apa yang berlaku kepada Volvo, syarikat kenderaan komersial Volvo terus maju manakala syarikat kereta Volvo terkandas dan terpaksa dijual kepada Geely. Disebut tentang Geely, pengurusi Geely Li Shufu dikatakan memiliki 5% saham Daimler. Tidak pasti bagaimana pegangan tersebut dipecahkan dalam syarikat baru itu nanti. Jika Li membuat keputusan untuk menumpukan pegangan dalam syarikat kereta, ia mungkin memberikan beliau lebih suara dalam keputusan jenama mewah tersebut. Dalam keadaan dunia tidak menentu, masalah perubahan iklim terus menghantui kita dan gergasi tayar Perancis percaya mereka boleh menjadi 100% lestari pada tahun 2050 dengan pembangunan beberapa teknologi termasuk penghasilan getah buatan lestari menggunakan bahan kitar semula dan bahan semula jadi. Michelin dikatakan telah berjaya menghasilkan proses penghasilan getah buatan secara lestari dan akan meneruskan usaha untuk meningkatkan penghasilan bahan tersebut sambil mengejar teknologi baru seperti tayar tanpa angin. Bekas pereka bentuk Formula 1 tersohor, Gordon Murray akan menghasilkan model T50 Niki Lauda yang dikatakan adalah kenderaan litar terbaik di dunia. Murray Automotive akan membina 25 unit kenderaan ini dan ia dihasilkan selari dengan model supercar T50. Beratus komponen T50 direka bentuk semula untuk kegunaan litar dan akhirnya berat kereta ini sekadar 852 kg. Dengan kuasa enjin 752 kuasa kuda dari enjin V12, kotak gear khas dari X-Track serta kipas khas untuk membantu aerodinamik kereta yang boleh menjana sebanyak 1,500 kg. Kereta yang berharga 3.1 juta pound ini dikatakan boleh mencapai kelajuan maksima antara 200 hingga 210 batu sejam. Enjin Cosworth GMA V12 beroperasi dengan nisbah mampatan 15.1. Kereta ini menggunakan teknologi kerangka serat karbon yang menawarkan kekuatan tanpa berat. Akhir sekali, jenama Perancis memperkenalkan identiti baru. Peugeot yang sudah lama menggunakan imej singa kini telah mengubah imej tersebut kepada singa atas lencana perang ataupun coat of arms. Peugeot sudah lama menggunakan imej singa sebagai lambang mereka dan ia telah melalui pelbagai evolusi dari mula dengan rupa tradisional seekor singa sehingga mengambil hanya imej kepala, kemudian gaya moden dengan singa yang diringkaskan dan kini kembali dengan imej lebih tradisional tetapi dengan elemen moden dengan watak milenial baru. Anda suka tak imej baru Peugeot ni? Pada saya, kegemaran saya lah, favourite saya ialah imej Peugeot pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000. Peugeot ni antara brand favourite saya sebenarnya. Okey, sampai situ saja rangkuman berita kita hari ini. Terima kasih kalau dah tengok sampai habis. Kalau suka tekan butang like, kalau bermanfaat kongsikan dengan kawan-kawan dan kalau boleh tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.